Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 12, baris yang keempat daripada atas kitab Taqribul Ikhwan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Jalanan dan percaman kata Tuhan kekal itu ialah kita fikir, iaitu tiap-tiap yang binasa itu tentu ada yang membinasakan dia kan yang binasa. Ni kita masuk pada dalil, yakni dalil aqli, dalil yang kita fikir dengan akal, yang nak menguatkan, nak menunjukkan kepada kita Tuhan ni tentu dia tu bersifat dengan kekal, bersifat dengan sifat baqa, yang mana kita belajar pada pertemuan kita yang lalu dengan maknanya wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang di hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala ada dia tu tidak ada akhir. Adapun ada kita, ada akhir. Ada kita ni ataupun ada segala makhluk ni ada akhir. Ada dalam hal ada ni. Lagi akan kita ni bertemu dengan tidak ada. Adapun Allah Ta'ala ada dia tu kekal. Ada dia tu tak bertemu dengan ketiadaan. Tak temu dengan tak ada. Ada semua. Tu panggil ada Allah. Maka ada Allah Ta'ala ni dengan maknanya ada dia, tidak ada akhir, tidak ada pengakhiran. Itulah namanya sifat baqa. Itulah panggil sifat kekal yang wajib kita i'tiqad. Yang mana telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu. Maknanya kekal di sini dengan bahawa kekal yang zati. Baqa di sini baqa yang zati, kekal yang zati, yang pesing dia, yang jenis dia. Ada satu lagi kekal juga, tapi kekal dia tu kekal aridi. Kekal dia sabit Allah yang memberi kekal. Mana contohnya? Seperti kita makhluk ni, orang-orang yang beriman, maknanya di akhirat kelak
tidak akan sama sekali maknanya mati dah. Selama-lama berada di dalam syurga. Berada dalam nikmatnya, di dalam nikmat syurga. Maka kekal juga tu. Kekal tu nama dia kekal aridi. Apa kekal aridi? Kekal dengan sebab, dengan berkait Allah yang memberi kekal. Begitu juga ahli neraka. Selama-lama berada di dalam neraka. Maka kekal ahli neraka berada di dalam neraka tersebut kerana Allah yang memberi kekal. Ini dikatakan kekal yang aridi. Ada pihak wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan kekal, bersifat dengan baqa'. Baqa' yang zati. Apa baqa' yang zati? Kekal yang zati, kekal yang bangsa dia, yang jenis dia tu kekal. Tidak bersabit, tidak ada siapa yang memberi kekal. Tak ada siapa yang memberi kekal. Pesing dia dah. Allah Ta'ala, zat yang bernama Allah, dia tu bersifat dengan kekal. Dia tu bersifat dengan baqa'. Lalu tu, manakah maknanya dalil yang nak menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan kekal? Maka dalil naqli telah dia mendatangkan pada pertemuan kita yang lalu. Ini pula ialah dalil akli. Dalil hak kita fikir dengan akal kita. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jalanan dan percaman. Kata Tuhan kekal itu. Nak cam kata Tuhan tu kekal, ialah kita fikir. Yakni kita fikir dengan akal. Kita fikir dengan akal kitanya, iaitu hak kita fikir dengan akal, hak sebagai dalil kepada kita Tuhan ni mesti dia tu kekal, ada dia, tidak ada akhir. Iaitulah kita fikir tiap-tiap yang binasa itu, tiap-tiap benda yang binasa, tiap-tiap perkara yang terima binasa, tiap-tiap perkara yang terima rosak, terima hancur, terima punah, terima mati, terima akan hancur, maka tiap-tiap perkara tersebut tentulah ada yang membinasakan dia, kan yang binasa tu. Tentulah ada yang akan mematikan dia, menghancurkan dia. Tak dapat tidak ada yang mematikan perkara tersebut. Bila sekiranya benda tu benda yang binasa. Maka tiap-tiap yang binasa, yang hancur ataupun yang mati, tentu ada yang membuatkan mati tu, yang akan menghancurkan dia. Tak dapat tidak. Lalu tu, maka siapakah ada lagi yang terlebih kuat, yang terlebih gagah dan sakan dengan makna yang terlebih handalan, yang terlebih gedebah, yang terlebih hebat pada Tuhan yang nak membinasakan Tuhan, yang nak membinasakan Tuhan kita. Siapa lagi adakah? Tak ada dah jawabnya. Itu dia panggil istifham ingkar dengan makna nafi. Ada lagi ke? Maknanya satu benda yang kuat, yang handalan boleh nak membinasakan Tuhan kita? Tentulah tak ada. Tu kalau Tuhan tu tak kekal. Jika Tuhan tu tak bersifat dengan kekal, dia tu binasa, maka tiap-tiap yang binasa tentu ada yang membinasakan. Maka siapa yang membinasakan Allah? Ada lagi ke? Tak ada dah jawapannya. Tak ada dah jawabnya. Gitu. Itu satu. Serta pula kalau akhirnya, serta pula kalaulah akhirnya, yakni hujungnya, hujung Allah Ta'ala tu binasa. Kalaulah Allah Ta'ala tu akhirnya dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan mati musnah macam kita ni, maka tentu
tentulah dia Tuhan ni bukan sedia. Jawabnya tentulah dia tu bukan sedia. Tentulah dia tu tak bersifat dengan sifat qidam. Kerana apa? Kerana apa? Maknanya kalau Tuhan tu takdir saja, fardu dan takdir, atas jalan kalu, atas jalan buat misa, atas jalan buat lolok, sekiranya Tuhan tu binasa, dia tak bersifat dengan kekal, tentu dia tu maknanya dah dia tu binasa, dia tu bukan bersifat dengan sedia. Kerana apa? Kerana kaedah mati dah. Kaedah mati maknanya wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Di dalam kitab Jauharah Tauhid disebut, maknanya tiap-tiap perkara yang harus atas perkara tu oleh binasa, oleh tak ada. Benda ni hak terima tak ada ni, maka atasnya juga pasti, ceraklah, yakinlah dia tu tidak akan sedia. Mustahil nak kata benda tu sedia. Maknanya tiap-tiap benda yang mana benda ni ada dia tu akan bertemu dengan pengakhiran, akan bertemu dengan tidak ada. Ada, tak ada. Jadi benda yang ada bertemu dengan tidak ada ni akan mati, akan hancur, akan tak ada lagi akan. Benda ni juga mesti dia tu bersifat dengan baru. Tak boleh nak dikatakan sedia. Tak boleh nak dikatakan kidam. Kerana apa tak boleh nak dikatakan kidam? Kerana dia tu terima tak ada. Tiap-tiap benda hak terima tak ada, tak boleh nak dikatakan dia tu sedia. Tak boleh nak dikatakan dia tu bersifat dengan kidam. Maka dia tu mesti kena baru. Yang mana kita belajar dah di sifat kidam. Sifat yang kedua kita telah belajar sebelum ni. Yang mana Allah bersifat dengan sifat sedia. Allah bersifat dengan sifat qidam. Maka Allah ada dia, tidak ada permulaan. Ada Allah, tidak ada mula. Ada Allah Ta'ala, hak tidak ada tu tak ada. Ada senantiasa Allah Ta'ala. Permulaan bagi Allah tu tak ada. Tak ada dulu, baru ada. Ada. Hak tu kita. Yang tu kita tak ada. Ada. Lagi pula akan tak ada. Tu kita makhluk. Adapun Allah tak begitu. Ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Itu kidam. Ada Allah Ta'ala juga, tidak ada pengakhiran. Itu baqa. Maka sekiranya Allah Ta'ala ni buat misah, buat takdir saja, kalau dia tu binasa, dia tu akan tidak ada, maka tiap-tiap benda yang binasa, tentu dia tu ialah baru. Dengan maknanya, dulu tak ada juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentulah dia tu bukan sedia. Kerana apa tu? Maknanya Allah Ta'ala tu kalaulah dia tu binasa, maka tentulah dia tu bukan sedia. Kerana jadilah zatnya zat Allah Ta'ala itu. Jadilah zat Tuhan itu mungkin dan jaiz namanya. Jadilah zat Tuhan kita tu serupa kita. Nama apa kita ni? Panggil kita ni mungkin ataupun perkara jaiz, perkara harus. Panggil kita ni. Kalau Allah Ta'ala tu binasa, maka dia tu bukan sedia. Kerana apa dia tu bukan sedia? Kerana zat Allah Ta'ala tu, nama dia mungkin. Nama dia benda harus. Zat Tuhan itu panggil benda harus dah. Bukan panggil benda wajib dah. Panggil benda harus. Maka kerana apa panggil zat Tuhan itu benda harus? Kerana kesemua. Yakni kerana tiap-tiap benda yang terima kedua belah itu, yang terima ada dan tiada,
Ada pun terima, tiada pun terima. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Ada pun dia sifat dia, tiada pun sifat dia gitu. Terima dua belah ni. Benda ni dia panggil mungkin dan jaiz. Benda ni dia panggil mungkin ataupun benda jaiz. Panggil benda haruh kita ni lah. Terima ada, terima tak ada. Panggil kita ni benda harus. Maka sekiranya Allah Ta'ala tu binasa, dia bukan sedia. Kerana dia zat Tuhan kita tu panggil benda haruh dah lah. Benda yang terima ada, terima tak ada. Maka kesemua mungkin itu, maka kesemua perkara yang mungkin itu tentu baru adanya. Bila benda tu benda mungkin, benda haruh, benda tu ialah benda yang tentu baru. Benda tu mesti ada dia tu baru. Ada dia tu dengan sebab ada yang mengadakan dia, kan benda baru tadi. Bila benda tu benda baru, maka adalah yang mengadakan dia. Maka tentulah dia Allah Ta'ala. Itu baru. Bila sekiranya dia tu binasa. Kalau Allah Ta'ala tu binasa, keluar hujung jatuhnya dia tu tentu baru. Maka tetaplah bohong, palsu, mustahil nak kata Allah Ta'ala tu baru. Sebab apa? Seperti yang terdahulu kenyataannya, kenyataan, yakni pada dalil kidam. Seperti yang terdahulu kenyataannya, kenyataan berkaitan dengan tentu baru ni mustahil sama sekali. Baru Allah Ta'ala tu mustahil sama sekali. Hak ni telah bicara pada dalil sifat kidam. Kita belajar dah. Maknanya di sifat kidam. Kalau Allah Ta'ala tu baru, mustahil keluarnya dur dan tasalsul. Hak kita belajar dah hari tu. Kalau Allah Ta'ala tu baru. Baru ni apa makna baru? Jangan kita tertukarlah. Jangan kita lupalah pada takrif dia tu. Perbahasan kita ni. Bila kata baru, ada, dulu tak ada. Dulu tak ada. Ada. Atau panggil benda baru kita ni. Maka tiap-tiap benda yang baru, tiap-tiap benda yang baru ada, dulu tak ada, pasti ada yang mengadakan dia. Yang menjadikan ada benda tadi, dah dulu tak ada, baru ada, mesti ada. Maknanya yang menjadikan dia. Siapa yang menjadikan dia? Ni telah kita bahas di dalam sifat kidam yang terdahulu, keluar, do dan tasalsul. Maka bohong sekiranya Allah Ta'ala tu bersifat dengan binasa. Akal kita tak boleh nak terima. Kerana keluar natijahnya Allah Ta'ala tu baru. Tu dia berkait dengan sifat kidam yang terdahulu. Kemudian jika kita buat kata, buat bermisal, buat lolok lah, buat kata binasa ia Allah Ta'ala ni dengan sebab dia sendiri yang membinasakan dia, kan yang binasa. Dia sendiri yang membinasakan dia, kan Allah. Gitu. Kemudian jika kita buat kata, kita buat misal kata, maknanya Allah Ta'ala ni dia binasa dengan sebab dia yang membinasakan dia. Dengan maknanya dialah yang mematikan diri dia sendiri. Buat misal kat tu pula. Buat misal lorong tersebut pula. Kalaulah Allah Ta'ala ni mati dengan sebab dia yang mematikan dia, maka tetaplah bohong juga. Akal kita tak boleh nak terima juga kalau Allah Ta'ala tu mati, dia sendiri yang mematikan dia. Kalau Allah Ta'ala tu binasa, dia sendiri yang membinasakan dia. Akal kita tak boleh nak terima juga, palsu. Kerana apa? Kerana membinasakan yang hidup itu tetaplah dengan menjadikan mati padanya pada yang hidup. Akal kita tak boleh nak terima sekiranya Allah Ta'ala tu dia yang mematikan dia, yang membinasakan dia, kerana membinasakan hak hidup. Nak membinasakan hak hidup, mesti
kena menjadikan sifat mati padanya. Kerana apa kena menjadikan sifat mati? Dengan dalilnya, dalil firman Allah Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dalil nak menceritakan kepada kita, maknanya sifat mati ni kena jadi dia. Yakni Tuhan yang menjadikan mati. Tuhan yang menjadikan akan sifat mati gitu. Dan hidup, yakni akan sifat penghidup. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dialah yang menjadikan akan sifat mati. Dan dialah yang menjadikan sifat hidup. Allah yang menjadikan sifat penghidup. Allah yang menjadikan sifat mati. Manakala Allah Ta'ala menggantikan sifat penghidup yang ada di kita, ganti dengan sifat mati, maka matilah seseorang tadi. Sekarang ni ada di kita sifat penghidup yang Allah Ta'ala beri jadikan pada kita. Maka bila kita nak mati kelak, Allah Ta'ala akan jadikan pula sifat mati kepada kita. Sifat maut, sifat mati pada kita, maka kita pun mati. Kalau begitu, kalau Allah Ta'ala tu, dia tu, maknanya mati dia tu binasa dengan sebab dia membinasakan dia. Dia tu mati dengan sebab dia sendiri yang mematikan dia. Maka Allah Ta'ala kena menjadikan sifat mati di dia. Tu sifat mati di dia. Kena jadikan sifat mati di dia. Kalau begitu, bermaknanya, jika Tuhan membinasakan diri sendiri, maka dengan makna ia Tuhan sendiri menjadikan sifat mati pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tu membinasakan diri dia sendiri, dia yang mematikan diri dia sendiri, maka dengan maknanya dia sendiri yang menjadikan sifat mati pada zat dia. Yang mana dia nak mati ni, maka dia menjadikan sifat mati pada zat dia. Kalau begitu, maka membawalah kepada ada makhluk, bawalah kepada ada makhluk, yakni sifat mati tu. Maka membawalah kepada ada makhluk, yakni sifat mati tu, yang terlebih kuat, yang terlebih gagah dan sakan dan handalan yang lebih gagah pada Tuhan. Bermakna Allah Ta'ala menjadikan sifat mati, yang mana sifat mati inilah yang akan mematikan dia. Maka sifat mati ni lebih gagah, lebih handalan daripada Tuhan. Ini sekiranya kalau Allah Ta'ala tu binasa dia dengan sebab dia membinasakan dia. Dia sendiri yang membinasakan dia. Maka dia kena buat sifat mati. Buat sifat mati untuk mematikan diri dia tadi. Maka sifat mati yang mematikan diri dia ni, sifat mati ni lebih hebat, lebih handalan daripada Tuhan. Lalu tu kalau begitu, maka bohong. Akal kita tak boleh nak terima makhluk hak dia cipta, iaitulah sifat mati tu, lebih hebat, lebih handalan, lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Tuhan itu sendiri. Mustahil, bohong. Akal tak boleh terima. Serta pula membawa kepada tak sedianya, tak sedia Allah. Bawa pada tak sedialah Allah Ta'ala, tak kidamlah Allah Ta'ala. Kerana tiap-tiap yang terima hilang, terima binasa, yang terima tak ada ni, tentulah tak sedia. Ni jika Tuhan tu binasa. Maka kita iktikadnya Allah Ta'ala tu dengan bahawa dia tu kekal, tak binasa sama sekali. Dengan dalil-dalil akalnya, maknanya menguatkan bahawa iktikad kita tadi Allah Ta'ala tu kekal. Ada dia, tidak ada akhir. Habis itu. Wallahu a'lam. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baca kitab Musalli sikit.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Muka surat 9. Muka surat 9 baris yang ke-14 daripada bawah. Bilang daripada bawah baris yang ke-14 muka surat 9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan setengah daripada perkara-perkara sunat hai'ah. Dan setengah daripada perkara-perkara sunat hai'ah ialah membaca doa iftitah. Baca doa iftitah. Baca doa iftitah tu bila? Doa iftitah tu baca bila? Kemudian selepas, kemudian dengan makna selepas daripada takbiratul ihram. Selepas daripada takbiratul ihram. Baca doa iftitah. Ini setengah daripada perkara-perkara sunat. Yang mana sunat apa ni? Sunat hai'ah. Maka di antara sunat hai'ah di dalam sembahyang kita, iaitulah kita membaca doa iftitah. Bila baca tu, lepas daripada kita takbiratul ihram. Lepas daripada kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu tu kita baca doa iftitah. Sekurang akmal doa iftitah ni. Sekurang-kurang akmal bacaan bagi doa iftitah ialah Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira ataupun Allahu Akbar kabira. Boleh dua-dua. Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbar kabira. Dua-dua boleh. Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sekurang-kurang doa iftitah. Itu sekurang-kurang doa iftitah. Sekurang-kurang bacaan doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca sampai kat situ, itu namanya sekurang-kurang bacaan iftitah. Sekurang-kurang bacaan doa iftitah. Dapat dah hasil dah pahala sunat kepada kita. Baik. Angoh ngalung, jangan bising apa ya tu. Jangan bising, jangan bercakap. Baik. Dan yang akmal daripada doa iftitah tu. Yang akmal, yang sempurna bacaan doa iftitah. Tadi sekurang-kurang baca sampai wa asila ni, itu maknanya hasil dah pahala sunat tadi. Maka nak terlebih pahala lagi, hak seafdalnya, hak akmal, hak sempurna bacaan dianya, sambung lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi, ataupun wajjahtu wajhi lilladzi. Dua-dua boleh baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atus akmal ataupun bacaan yang sempurna. Apa makna, apa maksud dia? Allahu Akbaru kabira ataupun Allahu Akbar kabira. Allah Ta'ala Akbaru kabira, yang maha besar.
yang maha agung, kabira akan sebagai keagungan. Itu Allahu Akbar kabira, Allah yang maha agung akan sebagai keagungan. Walhamdulillahi kasira. Walhamdulillahi kasira. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala, milik bagi Allah Ta'ala, akan sebagai puji yang banyak. Akan sebagai puji yang banyak. Segala puji bagi Allah Ta'ala akan sebagai puji yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan bermula maha suci Allah Ta'ala pagi dan petang. Yani maha suci Allah Ta'ala selama-lamanya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Maknanya aku hadapkan akan wajahku, aku hadapkan akan tubuh badanku. Hadap pada siapa? Lillazi, yakni bagi Allah Ta'ala. Allah tu siapa? Fataras samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi. Hanifan musliman, aku hadap tu hal keadaan hatiku condong musliman, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku ini daripada golongan-golongan orang-orang yang syirik. Aku ni bukan daripada jumlah orang-orang yang syirik. Kita mengaku pada Allah Ta'ala di dalam doa iftitah kita baca dalam sembahyang tu, kita mengaku kita bukan daripada golongan-golongan jumlah orang yang syirik pada Allah. Sama ada syirik jali ataupun syirik khafi. Sama ada syirik maknanya sembah lain daripada Allah, ataupun syirik khafi. Maknanya kita mengaku. Maknanya, tapi pengakuan kita tadi, adakah kita laksanakan di luar daripada sembahyang tadi? Dengan maknanya hak jali itu ialah hak khafi, riak dan sebagainya di dalam ibadat kita tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyangku, solatku, ibadatku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, ialah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, yang menjadikan sekalian alam ini. Sembahyang kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita ni hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sekalian alam ini. La syarikalah. Allah Ta'ala tu tidak ada sekutu baginya. Sama ada sekutu pada zat, sekutu pada sifat, dan sekutu pada perbuatan. Wa bidzalika, dan dengan demikianlah, demikian Allah Ta'ala tu tidak ada sekutu baginya. Dengan maknanya kita hanya mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita tauhidkan Allah Ta'ala, sembah hanya kepada Allah Ta'ala, mengesa hanya kepada Allah. Umirtu, disuruh akan daku, wa ana minal musyrikin, dan aku ini daripada golongan-golongan, daripada jumlah orang-orang yang muslim, daripada jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada jumlah orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Tu ialah doa iftitah. Tu sunat hai'ah kita baca di dalam sembahyang kita. Sunat kita baca. Sunat kita baca tu lain daripada sembahyang jenazah, dan juga lain daripada ketika mana kita tu ialah makmum yang masbuk. Kalau sembahyang jenazah tak sunat lagi untuk kita baca doa iftitah. Begitu jugalah ketika mana kita tu masbuk. Tak sunat lagi untuk kita baca doa iftitah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.